Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Jadi pada video kali ini aku nak kongsi sikit lah macam mana nak setting carburetor RX-Z dekat SS ni. Aku tak fokus sangat dengan carburetor lah, jadi aku akan share lah benda lain yang penting lah. Tak semestinya untuk SS, RX-Z pun sama 125, lebih kurang je lah. Kabel throttle aku masih guna standard SS lah. Jadi bila guna kabel throttle ni, pada mulanya aku tak perasan lah. Jadi bila cek, rupanya dia punya throttle buff tu tak naik habis, dia tak buka. Jadi di situ ada skru lah. Aku pun tak tahu dari mana aku dapat skru tu. Aku pasang, dia macam extend sikit lah kabel tu, baru throttle buff tu dia naik habis. Lepas tu air cleaner, air filter, kotak angin ke macam tu lah. Kena pasang jugalah supaya dia punya angin tu sekata masuk dalam carburetor. Lepas tu ni penting jugalah, dekat sini pastikan tak ada bocor lah, baru dia dalam keadaan yang optimum. Kalau bocor memang susah sikit lah nak setting ini pun susah. Jadi size pilot aku guna 22.5 lah dan mainjet 110. Setting angin tu aku adjust kira tahap mana-mana aja lah, tak juga ngam sangat, tak juga lari sangat, macam tu lah. Kalau kuat sangat minyak, kena adjust jugalah. Sebab skru angin ni dia efisien sampai lebih kurang kelajuan 80 km sejam lah. Dia sampai takat tu aja. Lepas tu slide needle ataupun needle jet ke, ada orang panggil jarum, lebih kurang macam tu lah. Aku letak takuk paling bawah sekali. Jadi jarum tu dia akan naik sedikit lah dari tempat asalnya. Jadi bila bila korang pecut tu pada kelajuan macam lebih kurang 100 km sejam lah, kalau ikut meter motor bukan GPS. Kalau bunyi enjin tu macam bunyi nak pecah, tu tanda dia kurang minyak lah. Sebab kalau yang slide needle standard RX-Z aku dah guna, dah habis adjust pun dia masih juga kurang minyak. Jadi aku terjumpa satu slide needle yang kira stok aku lah. Dia nipis sedikit dari yang standard. Jadi aku guna tu, dia tune lah, tapi nak combine dengan minyak petrol yang start dari P lah. Aku malas nak sebut. Jadi bila slide tu combine dengan minyak P, dia jadi cantik lah, ngam. Memang ngam. Bila stay dekat meter 100 tu pun dia bunyi dia macam cukup minyak, macam tu lah. Kalau bos-bos ke bro, kalau tak jumpa juga setting tu, aku rasa nak kena guna jarum gamma lah. Aku dah order, tapi bila aku pakai slide yang jenis yang tu, minyak setting bagi aku dah ngam lah. Jadi jarum gamma tu aku simpan dulu lah, pakai kemudian nanti. Mainjet aku dah tes size 120 dengan 105. 120 ni dia punya ujung berat lah. Yang 105 ni ada bau angus sikit. Jadi aku guna 110. Dia tune ngam kat situ lah settingnya. Okey, settle dekat carburetor, kita beralih pula ke sprocket.
Ah, First aku guna sprocket depan 15, belakang 36. Memang berat lah. Susah nak jumpa setting ujung tu, susah nak setting sebab dia berat. Jadi untuk jimatkan kos aku tukar sprocket depan lah, ada murah sikit. Jadi aku tukar pergi 14, baru dia ngam. Kalau korang nak adjust yang belakang tu pun boleh juga naik satu. Contohnya dari 36 naik 37, tapi itulah rantai nak kena tukar juga sebab pendek. Bila nak tambah mata tu kena rantai yang panjang lah. Ataupun korang boleh start dari yang besar sekali lah. Contohnya kalau sprocket depan 15, tes dulu sprocket tes belakang 39 ke, macam tu, 40 ke. Kalau dia ringan turun semata macam tu lah, tapi nak kena kos jugalah, perlukan kos. Jadi kalau nak shortcut tu tukar sprocket depan je lah. Lebih jimat, senang sikit nak tukar. Lepas tu kita beralih pula kepada exhaust. Exhaust ni ramai orang terlepas pandang lah. Dia memang sangat penting. Sebelum ni aku guna exhaust racing local. Kalau dah racing local tu kita tahulah material dia macam mana. Memang nipis, senang nak bocor, macam tu lah. Jadi bila aku setting guna exhaust racing local tu memang susah nak jumpa dia punya setting. Last aku repair exhaust ori motor. Aku potong dekat dia punya muffler tu dengan dekat tengkok tu, buang arang. Lepas tu sebelum ni tengkok dia memang banyak bocor lah. Jadi aku terpaksa tukar tengkok dia lah. Lepas tu welding, pasang, baru dia ada Lepas tu kita beralih pula pergi silencer. Silencer ni memang aku pakai gam gasket lah. Sebelum gam tu dia punya asap tu dia memang keluar dekat sekeliling tu. Yang ni pun ramai juga orang terlepas pandang macam aku juga dulu. Bila dia bocor, dia macam kompresor dia lepas lah. Kalau dia disil habis, kalau asap keluar dari muncung tu aja, yang tu baru kira lah. Maksudnya di sini macam compression tu fokus lah satu point je keluar. Yang tu baru power motor. Lepas tu tengkok dia lah. Bahagian ni kalau boleh jangan ada bocor lah. Termasuk dari yang aku welding ni kena pastikan tak ada bocor. Lepas tu sambungan dari blok pun tak boleh ada bocor. Kalau dia bocor simptom dia di atas 100 tu memang kosong throttle. Pulasnya dia macam itulah. Dia akan kosong kat situ. Lepas tu bateri aku malas nak buka lah, jadi aku fokus kat situ je lah. Sorry ya. Sebelum aku tukar bateri ni, first aku cek bateri aku. Dia punya volt 8 lebih volt kan, macam tu lah. Memang susah nak setting. Aku pun tak tahu. Sebelum tukar bateri ni memang aku dah macam dah nak mati akal lah. Tak tahu lagi mana yang silapnya. Jadi aku try lah tukar bateri baru. Lepas tu dia macam itulah, benda remeh, tapi sebenarnya benda ni pun penting juga. Bila bateri itu bagus ataupun elok lah, jadi dia macam ignition dia memang sampai untuk contoh scan minyak, mixture minyak macam ni, dia jadi ngam. Bila aku tukar bateri ni baru motor aku boleh pergi jauh lah, macam tu lah. Lepas dah setting semua ni memang aku rasa puas hati lah. Kira kena dengan standard lah. Jadi setting ni memang perlu masa jugalah. Tak semestinya dekat carburetor je.
tempat lain pun nak kena cek juga. Tetapi kalau motosikal tuh lepas resto, kira semua dalam tip top, nah mungkin bolehlah cuma setting carburetor dengan sprocket macam tu lah. Tapi kalau susah nak jumpa tuh dia punya setting, kena sabarlah cari satu persatu problem lain. Macam tu lah. Macam motosikal aku ni pun dia belum tip top lagi, sebab seal sebelah minyak tu, clutch cover tu macam bocor, sebab minyak hitam ada kurang lah. Jadi itu ajalah perkongsian dari aku, tips sikit walaupun tak seberapa, secara ringkas. Banyak bercakapnya, minta maaf lah, video breeze je macam tu lah. Harap bermanfaat untuk semua lah. Kalau ada nak tanya tu boleh komen lah dekat ruangan komen. Lepas tu jangan lupa subscribe, like dan share.